Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin Ukas edisi malam 28 Disember 2020 bersama saya, Lia Amira Anarigos. Edisi malam dimulakan dengan laporan harian COVID-19. Sarawak hari ini merekodkan 2 kes positif di daerah Kuching. Dikategorikan sebagai kes import menjadikan jumlah keseluruhan meningkat kepada 1,110 kes. Menurut Timbalan Ketua Menteri Sarawak, Datuk Amar Douglas Uga Embas, kes pertama melibatkan saringan individu balik dari luar negara merupakan wanita warga Sarawak yang bekerja di Kongo sejak bulan Februari 2020. Manakala kes kedua melibatkan saringan terhadap pendatang tanpa izin yang telah ditangkap oleh pihak penguatkuasa hasil aduan orang ramai di daerah Bau melalui Ops Benteng. Kes tidak menunjuk kesebarang tanda atau gejala jangkitan telah pun dirujuk kepada Hospital Umum Sarawak. Kes dikategori sebagai kes import A. Beliau berkata demikian semasa sidang media Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak di Kuching hari ini. Jelasnya daerah Kuching, Sibu, Bitulu dan Lawas kekal berstatus kuning dan 36 daerah lain kekal berstatus hijau. Dalam sidang media sama, Datuk Amar Douglas menegaskan pendatang asing tanpa izin parti masih menjadi ancaman besar di Sarawak melihat kepada bilangan kes positif yang dikesan dan dilaporkan sejak 1 September 2020 membabitkan kelompok tersebut. Maka kes positif dari pendatang tanpa izin ini masih satu ancaman yang besar yang kita perlu kawal. Kita akan melancarkan operasi jala beberapa hari akan datang sebagai satu langkah supaya kita dapat menyekat jumlah parti yang masuk ke Sarawak. And we are not only taking action against party themselves, we are going into those who facilitate their entry into Sarawak and kemudian are not able to control them. Berita seterusnya. Selain COVID-19, Sarawak turut terkesan dengan wabak rabies yang berlaku di negeri ini sejak 2 tahun lepas. Menurut Menteri Muda Pemodenan Pertanian Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail, biarpun virus rabies terkawal namun keadaannya amat membimbangkan kerana masih terdapat kes-kes kematian dicatatkan. Kita di Limbang tidak terkecuali. Ada sebuah kampung di Limbang telah pun diisytihar terlibat dalam wabak ini, iaitu di Kampung Rimpaki. Walaupun kes ini didapati daripada pengambilan sampel anjing liar yang telah pun di targeted removal, kita telah pun mengambil langkah pengawalan, terutamanya dari segi kesedaran kepada orang ramai tentang bahayanya wabak rabies ini. Demikian menurut beliau semasa ditemui selepas merasmikan Funket Show di Dewan Kampung Bunga Raya Limbang pada Ahad. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Kota itu menambah, JPBN Sarawak dan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Limbang menggalakkan pemilik-pemilik anjing untuk mendapatkan vaksin anti-rabies. Kita telah pun meminta pemilik anjing terutamanya datang secara sukarela untuk dilakukan pemvaksinan. Kita juga menggalakkan pemilik kucing yang banyak juga di Limbang ini untuk memberi pemvaksinan secara percuma, dan program ini kita akan teruskan setiap tahun sehingga wabak ini dapat kita kawal dan kita dapat mengisytiharkan Sarawak bebas rabies. Targetnya adalah pada tahun 2025. Pertandingan kali ketiga anjuran Putra Cat Hotel and Services itu mendapat sambutan menggalakkan daripada peminat-peminat kucing di daerah Limbang menyaksikan seramai 28 peserta mengambil bahagian dalam 6 kategori dipertandingkan. Beralih ke laporan berikutnya. Satu program kebajikan tahunan Majlis Kebajikan dan Sukan Anggota-Anggota Kerajaan Malaysia MAKSAK Wanita Negeri Sarawak sempena perayaan Hari Natal telah diadakan pagi tadi bertempat di Old Court House, Kuching. Program terakhir untuk tahun 2020 itu turut dihadiri Isteri Ketua Menteri, merangkap penasihat MAKSAK Wanita Negeri, Datin Petinggi Jumaani Tun Tuanku Bujang, Ahli Jawatankuasa Tertinggi MAKSAK Negeri serta wakil-wakil MAKSAK bahagian.
Intipati program memfokuskan kepada simbolik penyerahan sumbangan wang tunai kepada 30 kaki tangan kurang berkemampuan di Jabatan Ketua Menteri Sarawak seperti yang dinyatakan oleh Pengerusi Maksud Negeri Datin Evelyn Ritikos dalam ucapannya. Saya berharap sumbangan ikhlas maksa wanita pada pejabat awam yang kurang berkemampuan dapat meningkatkan semangat mereka dalam membantu kemajuan perkhidmatan awam, terutama dari segi menyokong dasar dan pelaksanaan dasar kerajaan ke arah penyampaian perkhidmatan awam yang unggul. Tambah beliau, disebabkan peruntukan tahunan yang terhad, sumbangan kepada penjawat awam di jabatan lain akan digilirkan mengikut perayaan. Dalam majlis sama turut diraikan sambutan ulang tahun kelahiran Datin Petinggi Jumaani serta penyampaian cenderahati. Manakala di Sarike, Karnival Sukan Rakyat Gegar 2.0 melabuhkan tirainya pada Ahad selepas berlangsung dengan cukup meriah selama 2 hari di kampung seberang Sarike. Menurut Ahli Parlimen Tanjung Manis, Insinyur Yusuf Abdul Wahab, karnival tersebut telah mendapat sambutan begitu menggalakkan dari penduduk di kawasan tersebut hingga beliau merancang untuk meneruskannya pada tahun hadapan. Program yang kita adakan pada hari ini merupakan program hari kedua Sukan Rakyat Gegar 2.0 yang telah berlangsung dari semalam sampai ke hari ini. Saya rasa tidak kurang daripada 7 atau 8 acara telah dipertandingkan. Jadi alhamdulillah kita mendapat sambutan yang begitu bagus sekali daripada penduduk-penduduk di kawasan Serike ini. Majlis semalam dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Haji Lega Tarikh Saleh Adun Emak Ketua Raja Melangkah Menteri Muda Perancangan Bandar Pengamiran Tanah dan Alam Sekitar pada 11 pagi semalam, dan pada program berjalan sepanjang hari semalam dan pada hari ini pun berjalan dari pagi tadi, dan pada petang ini merupakan acara kemuncak di mana hadiah-hadiah disampaikan kepada pemenang-pemenang yang telah berjaya dalam pertandingan masing-masing. Jadi saya mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua yang telah memenangi acara pertandingan yang telah dijalankan. Semasa merasmikan penangguhan karnival itu pada Ahad, beliau turut menyeru masyarakat untuk membudayakan gaya hidup sihat dengan bersukan. Selanjutnya di Simunjan, penduduk Rumah Panjang perlu memberikan kerjasama dan merujuk kepada tuai rumah terlebih dahulu sekiranya berlaku sebarang masalah di kawasan masing-masing. Adun Simunjan Aula Dris turut menegaskan sebarang bentuk permohonan yang dibuat hendaklah melalui tuai rumah yang telah dilantik. Namun kita sama-sama dapat berandau bersama, dapat berkelakar sama, bermusyawarah sama, permasalahannya akan dapat kita selesaikan dengan bermusyawarah. Berucap di program Berami bersama pemimpin Enggau Rakyat di Kampung Temiang A Simunjan pada Ahad, beliau menyeru penduduk kampung untuk sentiasa bersatu hati. Ujarnya sebagai wakil rakyat di Simunjan, beliau akan tetap membantu penduduk tanpa memilih kaum dan agama demi memastikan seluruh masyarakat di kawasan itu menikmati pembangunan yang sama rata. Berikut pula mengenai 45 projek di bawah Projek Transformasi Luar Bandar RTP yang dilaksanakan di Dewan Undangan Negeri Dun Meluan pada tahun ini. Menurut Adun Meluan Roland Duat Jubin, jumlah itu melibatkan 20 projek naik taraf bangunan, 15 projek infrastruktur, 7 projek meratakan tapak rumah panjang dan 3 buah projek utiliti. Semasa meninjau projek meratakan tapak rumah japuk di Tatai Engkuman Nanga Mojok pada Ahad, beliau menjelaskan projek tersebut antara projek RTP yang menggunakan kos sebanyak RM50,000. Beliau juga menyokong hasrat penduduk Rumah Panjang memohon pinjaman perumahan di bawah program pinjaman rumah panjang PPRP. Sekian edisi malam bersama saya Lia Amira dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.